والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi memberi peluang kepada kita untuk kita menghadiri diri sekali lagi dalam siri pengajian bahasa Al-Quran kita. Tajuk kita pada malam ini ialah seperti yang terpapar di skrin. Nampak tak skrin, Ana? Nampak. Wazifatul fi'l. Wazifatul fi'l. Kalau minggu lepas kita dah bincang tentang wazifatu al-ismi, fungsi kata nama, dan hari ini pula insya-Allah fungsi kata kerja. Apabila kita sebut fungsi kata nama atau kata kerja, maknanya fungsinya dalam ayat lah. Dalam arti kata ianya berperanan sebagai apa dalam ayat? Sebagai subjek ke, sebagai objek ke, sebagai objek ke, atau apa sajalah. Itu dia punya peranan-peranan kata dalam ayat. Cuma seperti biasa, sebelum kita masuk tajuk baru kita, iaitu tajuk wazifatul fi'li, kita cuba balik ke belakang sekejap, iaitu pada apa yang dah kita bincang pada minggu lepas, iaitu wazifatul ismi. Ya, kita tengok sepintas lalu insya-Allah. Okey. Baik, cuba kita buka muka surat di muka surat 102, wazifatul ismi itu. Iaitu peranan ataupun tugas kata nama dalam ayat. Kita dah tengok jadual ini, iaitu jadual tasrif. Tasrif PL dipanggil. Daripada PL madi kepada PL mudhari' kepada masdar. Masdar ini ialah isim lah. Dan seterusnya kepada isim fa'il dan isim maf'ul. Yang kedua-dua ini merupakan kata sifat. Jadi di sini kita ada 3 jenis kata. Yang pertama, kata kerja. Yang kedua, kata nama. Dan yang ketiga, kata sifat. Okey. Jadi kalau kita tengok dalam contoh-contoh yang kita sama-sama bincang minggu lepas, kita akan dapati bahawa kata nama yang kita ambil daripada kata kerja kataba itu berperanan dalam ayat dengan banyak peranan. Antara lain ialah seperti dalam contoh 1. Kita kata kitabatur risalati amrun sahl. Menulis surat adalah suatu perkara mudah. Sahlunin mudah. Jadi kitabah di sini berperanan sebagai mubtada, sebagai subjek. Dalam arti kata, untuk digunakan sebagai subjek dalam ayat, kita perlu memastikan perkataan yang kita nak guna itu adalah kata nama.
Jangan kata kerja dan jangan kata sifat. Okey, peranan kedua kata nama ialah fa'il. Mana ia berperanan sebagai fa'il dalam ayat. Mana kalau kita sebut fa'il bermakna di sana ada PL. PL-nya ialah yajibu. Yajibu ni makna dia menjadi wajib. Nah, menjadi wajib kepada pelajar menulis kerja rumah. Menulis kerja. Jadi menulis sekalipun kita terjemah dengan perkataan menulis, yang kita tahu bahawa menulis dalam bahasa Melayu adalah kata kerja. Tetapi dalam bahasa Arabnya kita guna kata nama. Walaupun kita terjemah dengan makna menulis juga. Jadi kita kata wajib kepada setiap kepada pelajar menulis kerja rumah. Di sini dia berfungsi sebagai fa'il kepada fi'il mudhari' yajibu ini. Baik, fungsi yang ketiga, yustahsanu kitabatul wajibi ba'da shalah. Adalah dikira baik. Dikira baik. Yustahsan daripada perkataan hasan lah. Hasan tu baik kan? Apabila kita perkataan ini diimbuh dengan hamzah, sin dan ta, dia akan jadi istahsana yastahsinu. Dan di sini kita bina perkataan dalam bentuk pasif atau mabni lil majhul, dia akan jadi yustahsanu. Maknanya dikira elok, dikira baik. Kitabatul wajib ba'da salati, menulis kerja rumah selepas solat. Jadi kitabatu al-wajib di sini, perkataan kitabatu itu berperanan sebagai naib fa'il. Naib fa'il kepada yustahsanu. Kerana yustahsanu ini adalah kata kerja pasif ataupun mabni lil majhul. Okey, seterusnya ia juga, mana kata nama juga berperanan atau boleh berperanan sebagai maf'ulun bih. Sebagai maf'ulun bih, maknanya benda yang dibuat, benda yang dilakukan, ataupun dalam istilah yang diguna pakai ialah menjadi objek dalam ayat. Baik, dia menjadi maf'ul kepada apa? Kepada fi'il yuridu. Mana fa'il yuridu? Muhammad. Maknanya Muhammad mahu. Apa yang dikehendaki Muhammad, apa yang diingini Muhammad, ini dia. Kitabata risalatin ila abi. Jadi kitabata di sini merupakan maf'ul kepada yurid. Bermakna maf'ul juga merupakan salah satu daripada peranan kata nama. Okey, seterusnya yang kelima, mana dia perkataan tu? Ini dia, kitabah. Juga kata nama. Di sini dia berperan sebagai apa? Kalau kita cuba tengok ayat ni berbunyi begini. Dia kata, halil la'ibu khairun min kitabatil wajib. Ditanya, adakah bermain itu lebih baik daripada menulis kerja rumah? Di sini ada min. Min dipanggil haraf jar. Mana-mana kata perkataan yang sebelumnya ada haraf jar, perkataan itu mestilah dalam bentuk kata nama. Jangan kata kerja, jangan kata sifat. Jadi ini salah satu daripada peranan kata nama juga, iaitu yang kita panggil dia sebagai majrur biharfi jar. Okey, seterusnya yang keenam, yatawadda'u Idrisu qabla kitabatil wajibil manzili. Idris mengambil wudu. Yatawadda' ni mengambil wudu. Idris mengambil wudu sebelum menulis kerja rumah. Sini sebelum ini zaraf, dia panggil zaraf. Selepas zaraf memangnya mudhafun ilaih. Dengan itu dia berbaris di bawah, sebab mudhafun ilaih ini berbaris di bawah. Jadi kalaulah perkataan itu nak dijadikan mudhafun ilaih, pastikan
perkataan itu adalah kata nama. Jadi kitabah ini adalah kata nama. Ya, dengan itu dia bolehlah berperanan sebagai mudhafun ilaih. Kalau tidak, kita nak mencari kata nama. Ya. Okey. Itu dia contoh-contoh yang dah kita bincang minggu lepas. Ya. Jadi kesimpulan yang kita buat ialah kata nama ini boleh berperanan dalam ayat ya sebagai mubtada, sebagai fa'il, sebagai naib fa'il, sebagai maf'ulun bih, sebagai majrur dengan raja, dan ia juga boleh berperanan sebagai mudhafun ilaih. Ini adalah peranan-peranan kata nama ya yang tak boleh diganti dengan kata lain. Tak boleh dengan kata kerja, tak boleh dengan kata sifat ya. Apalagi kata sendi ya, tak boleh. Okey. Nah. Jadi kita tengok sikit latihan kita yang kita buat minggu lepas juga. Begitu kita bikin secara sepintas selalu macam itulah ya. Nah, dia kata abbir amma ya'ti bil lughatil arabiyyah. Nah, saya ta'birkan dia kata makna-makna berikut dengan dalam bahasa Arab ya. Jangan makan sebelum minum. Jangan ni la lah. La lam alif tu. Makan takul, la takul, jangan makan. Sebelum qabla minum, bunyinya macam kata kerja dalam bahasa kita ya. Tapi dia kata nama. Sebab apa? Sebab di sini ada sebelum. Qabl. Selepas zaraf, ini zaraf lah sebelum ni ya. Selepas zaraf, sememangnya mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih mesti kata nama lah. Dengan itu kita guna minum di sini kita tak kata yashrabu, kita tak kata syariba, tapi kita kena guna syurb. Jadi kita kata la ta'kul qabla syurbi. Ada alif lam tu asyurbi tu la ta'kul qabla syurbi. Jangan makan sebelum minum. Baik, yang kedua, jangan solat sebelum mengambil wuduk. La tusalli. La tusalli, jangan bersolat ya. Qabla mengambil wuduk, kalau tadi yatawadda tu kata kerja. Sedangkan di sini mesti kata nama. Sebab apa? Sebab sebelum tu ada perkataan sebelum, iaitu zaraf ya. Jadi bermakna perkataan ini dah berperanan sebagai mudhafun ilaih. Kalau mudhafun ilaih mesti kata nama. Cari apa dia kata nama kepada tawadda'a yatawadda'u. Kata namanya ialah at-tawaddu'. Alif lam ta waw dad hamzah di atas waw. Rumah hamzah itu waw Jadi kita kata la tusalli qabla at-tawaddu'. Jangan sembahyang sebelum mengambil wuduk. Okey, seterusnya yang ketiga, lebih baik duduk daripada berdiri. Jadi kalau kita nak terjemah dalam bahasa Melayu, kita kena mula kat duduk dulu lah. Kita kata al-julusu. Al-julusu. Nah, al-julusu ni mubtada. Yang itu kita guna al-julus, bukan jalasa, bukan yajlisu. Al-julusu khairun. Khairun ni lebih baik. Al-julusu khairun min ni daripada berdiri, al-qiyam ataupun al-wuquf. Dua-dua boleh guna sama ada al-qiyam ataupun al-wuquf. Jadi kita kata al-julusu khairun min al-qiyam atau al-julusu khairun min al-wuquf. Al-qiyam kata nama ataupun al-wuquf pun kata nama juga. Kalau al-wuquf daripada waqafa yaqifu, kalau al-qiyam tu daripada kata kerja qama yaqumu. Qiyam. Okey, seterusnya yang keempat, tidur selepas solat subuh. Tidur selepas solat subuh adalah makruh. Baik, oleh kerana tidur ini dia berperanan sebagai mubtada,
iaitu subjek dalam ayat ni, makruh ni khabar ataupun predikat. Nah, dengan itu mubtada mestilah kata nama. Maknanya tidur tu kena cari apa dia kata nama kepada tidur, kepada nama yanamu. An-naum, An-naumu ba'da salatis subhi makruhun. Makruh juga bahasa Arab pun. Sebenarnya kita pinjam perkataan daripada bahasa Arab sebenarnya makruh ni. Makruh ni makna dia daripada fi'il kariha yakrahu. Kariha ni makna dia membenci. Kariha yakrahu. Kur tu masdar dia. Ada lagi bentuk lain masdar dia, karahiyah. Tu bentuk lain. Tapi masdar juga, dia ada banyak bentuk masdar dia. Baik, makruh ni apa dia? Ini kata sifat maf'ul. Makna dia yang dibenci. Yang dibenci. Maknanya satu perkara yang dibenci. Tidur selepas salat subuh ini adalah satu perkara yang dibenci. Dibenci oleh siapa? Dibenci oleh Allah. Kita bunyi makruh tu ringan je kan. Tapi kalau tahu yang membenci perbuatan itu adalah Allah. Besar tu kalau macam tu kan. Okey. Ini yang kita dah buat minggu lepas. Latihan 2 juga kita dah buat. Baik, kita elok juga kita lalu sekejap sepatah lalu itu. Dia kata saya pilih ikhtar mimma bainal qausaini fi ma yati ma yunasibul jumlah. Saya pilih dia daripada perkataan yang terdapat dalam bracket. Al-qausaini bracket. Fi ma yati dalam ayat berikut ma yunasibul jumlah, perkataan yang sesuai dengan ayat. Ini ayat dia ni. Kita pilihlah mana satu daripada 3 ni yang sesuai dengan as-salatu khairun minan naum. Sebab apa? Sebab sebelum tak ada min ni harajah kan? Bermakna an-naum ni majrur dengan harajah. Okey, as-salatu ba'da. Ini ba'da ni zaraf, selepas zaraf mesti mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih pun juga mesti kata nama. Cari kata nama. Nama fi'il an-naum ni juga. Jadi kita as-salatu ba'da an-naum khairun min as-salati qablah. Dia kata sembahyang selepas tidur lebih baik daripada sembahyang sebelum tidur. Okey, nombor 3. Ni duduk depan ni maknanya mubtada lah ni. Dia kata kalau mubtada mesti kata nama. Cari sini kata nama ialah an-naum. Jadi an-naumul mubakkir, tidur awal. Tidur awal, al-mubakkir ni awal. Amrun hasan, suatu perkara yang baik. Amrun ni satu perkara, hasan ni baik. An-naumu al-mubakkiru amrun hasanun. Tidur awal itu adalah suatu yang baik. Okey, as-salatu khairun minan apa? Mana dia isim? Mesti isim sebab apa? Sebab min ni. Min yal'ab tak boleh fi'il. Min la'ib tak boleh sebab ini kata sifat. Minal la'ibi. La'ibi kata nama. Jadi khairun minal la'ib. Walaupun kita masih juga terjemah dengan perkataan bermain. Dalam bahasa Melayu bermain ni kata kerja kan. As-salatu khairun minal la'ib. Okey, yang kelima. Yasharu Muhammadun. Muhammad berjaga malam. Yashar ni berjaga malam. Li ada lam haraja. Lam macam min jugalah. Min haraja, lam pun haraja juga. Bermakna selepas haraja mesti kata nama. Cari sini kata nama ialah qama fi'il qiyam. Ini kata nama ni. Al-qaim ni kata sifat ni. Baik, kita guna qiyam. Jadi kita kata yasharu Muhammadun li qiyamil lail. Muhammad berjaga malam untuk melakukan qiyamul lail. Okey, yang keenam, yajibu alaina. Yajibu ni fi'il mudhari'. Maknanya ia memerlukan kepada fa'il. Fa'il mesti kata nama. Cari kata nama juga daripada darasah fi'il, dirasah masdar, daris kata sifat. Jadi dirasah lah.
Jadi kita kata yajibu alaina dirasatu al-lughatil arabiyyah. Nah, maknanya kita wajib belajar bahasa Arab. Okey. Nombor 7, yufaddilu Muhammadun. Muhammad lebih suka, lebih mengutamakan, dia mengutamakan apa dia? Maknanya dia mengutamakan solat. Sebab apa? Sebab ini adalah maf'ul. Apa yang diutamakan Muhammad? Ialah solat. Kalau ini PL tak boleh jadi maf'ul, ini pun PL tak boleh jadi maf'ul. Jadi kita pilih as-salah lah. Kita kata yufaddilu Muhammadun as-salata fil masjid. Muhammad lebih mengutamakan sembahyang di masjid. Lebih utama maknanya lebih sukalah. Muhammad lebih suka sembahyang di masjid. Okey, habis. Baik, seterusnya latihan 3 pun kita dah buat rasanya. Tak apa, kita lalu sekali. Ikhtar mimma bainal sama dengan soalan tadi, cuma ayatnya lain. Dia kata nama an-naumu naim Muhammadunil barihah mubakkiran. Dia kata Muhammad tidur semalam awal. Nama. Kenapa? Sebab ini adalah jumlah fi'liyah. Muhammad tidur. Muhammad tidur awal semalam. Ini adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ni jumlah yang terdiri daripada PL dan fa'il. Kalau kita nak kata an-naum tak betul. Sebab apa? Kalau an-naum ini isim. Kalau isim dia kena jadi mubtada, mana khabar dia? Tak ada kan? Gitulah. Okey, baik. Yang kedua, yuridu Muhammad. Ni Muhammad mahu. Ada benda yang dia mahu. Dia mahu apa? Dia mahu? Nama. Dia mahu tidur. Dia mahu tidur. Kalau tidur di sini nak pilih yang mana ni? An-naum. An-naum juga. Kenapa? Sebab ini yang dikehendaki Muhammad, yang diingini Muhammad. Maksudnya ialah yang dianggap sebagai maf'ul, benda yang diingini, yang dikehendaki. Jadi dia kata Muhammad mahu tidur awal. Yuridu Muhammad an-nauma mubakkiran. Okey, Muhammadunil ana, Muhammad sekarang ini tidur dalam bilik. Muhammad ni mubtada. Kalau mubtada dia memerlukan khabar. Dia kata Muhammad sekarang ini, mana khabar dia? Khabar kita kena cari kata sifat. Kata sifat. Kata nama tak boleh lagi dah. Sebab ini bukan peranan kata nama, tapi dia peranan kata sifat. Jadi kita kata Muhammadunil ana naimun fi ghurfatih. Okey. Nombor 4, fil ghurfati tiflun. Dalam bilik tu kata dia. Ya. Sekali lagi, naimun. An-naum ni nama, naimun tu kata sifat. Sebab kata sifat tu Muhammad al-an. Muhammad naimun. Al-an ni kita boleh letak mana-mana aja. Nak letak sini boleh. Muhammad naimunil ana fi ghurfati boleh. Ataupun nak letak sini lepas pada ghurfati boleh juga. Muhammad naimun fi ghurfatihil an pun boleh. Al-an ni kita boleh letak di mana-mana saja. Di zarah saja dia. Sekarang. Ya. Jadi mana dia khabar kepada Muhammad, ini dia naimun. Okey. Nombor 4. Fil ghurfati tiflun. Ini jumlah ni. Jumlah apa ni? Jumlah fi'liyah tak betul sebab tak ada fi'il. Mesti dah jumlah ismiyah. Ismiyah ada isi. Kalau jumlah ismiyah mana mubtada, mana khabar. Fil ghurfati tak boleh jadi mubtada sebab ini bukan isim.
ini adalah jar majrur kan. Nah, syibih jumlah dia panggil. Nah, jadi isimnya ialah tiflun. Ya, inilah mubtada. Dia panggil mubtada muakhar. Mubtada. Nah, ya, mubtada muakhar dia panggil. Mubtada yang dikemudiankan. Ini dia panggil khabar muqaddam. Khabar yang didahulukan. Nah, mubtada dalam bentuk ini biasanya ia datang dalam bentuk nakirah. Nah, sebab tu kita kata at-tiflu tak? Kita kata tiflun. Inilah salah satu daripada tempat di mana mubtada boleh dinakirahkan, ya. Bahkan nakirah di sini lebih diutamakanlah, ya, berbanding makrifah. Baik, kalau tiflun, baik, ini nak jadi apa ni? Dia akan jadi sifat kepada tiflun. Maknanya dia kata dalam bilik ini ada seorang kanak-kanak kecil yang sedang tidur, yang sedang tidur. Naim. Jadi naim ni adalah kata sifat, dan salah satu daripada peranan kata sifat ialah menjadi sifat atau menjadi na'at pada mana-mana isim lah. Nanti lepas ni insya-Allah kita akan bincang pula peranan kata sifat, ya. Cuma malam ni kita cuba bincang sikit mengenai peranan kata kerja. Minggu lepas kita bincang tentang peranan kata nama, ya. Ini latihan yang minggu lepas lah ni. Okey, baik. Yang kelima. Ini kata kerja, ini kata nama, ini kata sifat. Nah, lewat tidak baik. Tidur lewat tidak baik. Bermakna laisa jayyidan ini khabar lah ni, tidak baik ni khabar. Bermakna sebelum itu mubtada kan. Nah, al-mutaakhir ni sifat kepada mubtada tadilah. Tidur yang lewat. Gitu. Nah, tidur lewat adalah tidak baik. Okey, baik. Kalau mubtada kita kena cari kata apa? Kata nama, ya, bukan kata sifat, bukan kata fi'il, bukan kata kerja, mesti kata nama. Jadi kita kena ambil an-naum. Kita kata an-naumul mutaakhir, tidur lewat. Laisa jayyidan, tidak baik. Ya, laisa ni tidak, Jayyid tu baik. Bagus. Tidak bagus. Okey. 6. Ini pun juga kita nak pilih salah satu. Akhi lailata amsi fi baiti. Dia kata saudara saya tidur semalam, malam semalam, lailata amsi ni malam semalam, malam kemarin. Kita Kelantan agak malam kemarin. Amsi ni kemarin kita terima. Orang Kuala Lumpur dia semalam dia kata. Baik. Cuma dia kata saudara saya semalam atau malam kemarin tidur di rumah saya. Bermakna ayat ini ataupun jumlah ini adalah jumlah fi'liyah. Maknanya ianya terdiri daripada fi'il dan fa'il. Bermakna akhi di sini fa'il lah. Kalau kita cari di sini ialah nama lah. Inilah fi'il dia kan. Nama akhi, saudara saya tidur atau telah tidur lailata amsi, malam semalam atau malam kemarin, fi baiti, di rumah saya. Ini yang kita dah buat minggu lepas. Baik. Untuk malam ni, ini dia tajuk kita, iaitu wazifatul fi'l. Cuma sebelum kita masuk tajuk baru, kita buka dulu sikit kepada persoalan. Kalau ada soalan lah. Ada apa-apa yang perlukan penjelasan, misalnya daripada yang dah lepas ni? Ada, Baik, kalau tak ada, kita boleh masuk tajuk baru.
iaitu wazifatul fi'li. Kalau kita masih ingat, di awal-awal dulu ya, kelas yang keberapa itu, kita bincang bahagian-bahagian kata ya. Kita kata perkataan dalam bahasa Arab boleh dikelaskan kepada 4 jenis lah ya. Kalau nahwu klasik dulu, dia orang cuma bagikan kepada 3 saja, iaitu kata nama, isim, kata kerja, fi'il, dan kata sendi, iaitu haraf. Jadi dia ada 3 tu je. Isim, fi'il, haraf. Baik, di mana kata sifat? Kata sifat tu tergolong sekali dalam kata nama. Baik. Jadi di sini kenapa kita bagi kepada 4 pula? Sebab kita tengok kepada peranan dia ya. Peranan setiap jenis kata tu dalam ayat. Sebab peranan kata nama tidak sama dengan peranan kata sifat. Maknanya dalam arti kata lain, kata sifat tidak boleh berperanan sebagai kata nama. Dan sebaliknya, kata nama tidak boleh berperanan sebagai kata sifat. Kalau peranan kata nama, seperti yang kita bincang minggu lepas lah, ada beberapa. Maknanya ia boleh berperanan sebagai mubtada, sebagai fa'il, sebagai naib fa'il, sebagai maf'ul, sebagai mudhafun ilaih, sebagai majrur dengan arah jar. Itu dia peranan kata nama. Baik, peranan kata sifat pula nanti kita bincang insya-Allah minggu depan. Minggu depan ya. Malam ni kita tengok dulu peranan kata kerja. Okey. Ta'ammal ma ya'ti minal jumal, dia kata sila perhati ayat-ayat berikut. Semula dengan ayat pertama. Yu'allimul mu'allimu talamizahul qira'ata fil fasl. Kita dah tahu makna-makna perkataan ni kan. Yu'allimu ni makna dia mengajar. Mengajar. Al-mu'allim ni guru lah. Kita pun panggil mu'allim juga sekarang tak? Mu'allim, mu'allimah. Kalau perempuan kita panggil mu'allimah kan. Talamizahu ni, ini murid-muridnya. Jamak kepada tilmiz. Tilmiz seorang murid. Murid sekolah rendah. Kalau pelajar di sekolah menengah kita panggil talib. Jamak dia tullaba. Sekolah menengah atau universiti kita panggil talib. Kalau di sekolah rendah kita panggil tilmiz, anak murid. Okey, jamak dia talamiz. Okey, dia kata yu'allimul mu'allim. Guru ini mengajar murid-muridnya, mengajar apa? Mengajar membaca. Mengajar membaca di mana? Fil fasli, dalam kelas. Bukan di perpustakaan, bukan di padang bola, tapi dalam kelas. Okey. Ini ana sengaja warnakan perkataan yu'allim dengan mu'allim ni. Kenapa? Sebab kita nak bagi jelas sikit bahawa perbincangan kita malam ini adalah mengenai jumlah fi'liyah, iaitu jumlah yang terdiri daripada kata kerja dan fa'il, yakni pelaku. Fi'il dan fa'il atau fi'il dan naib fa'il. Fa'il ni kadang-kala tak ada dia dalam ayat tu, yang adanya ialah naib fa'il, pengganti fa'il. Dengan tu tak kira sama ada ayat terdiri daripada kata fi'il dan fa'il atau fi'il dan naib fa'il, sama je. Dua-duanya adalah dikira sebagai jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah pula, kalau ada yang masih ingat ya, ialah jumlah yang terdiri daripada mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar atau yang sewaktu dengannya lah. Jumlah fi'liyah terdiri daripada fi'il dan fa'il. Okey, jadi di sini
Yu'allimul mu'allim, ayatnya terdiri daripada PL yu'allim dan fa'il iaitu mu'allim. Nah, yang lain itu adalah tambahan lah. Yang lain ni dikira tidak penting sangat. Penting juga, tapi tidaklah menjadi suatu yang tak dapat tidak. Tapi kalau PL itu sendiri, fa'il dan fa'ilnya, ini kira perkara yang tak dapat tidak. Dalam arti kata, ini dikira sebagai rukun. Dia mana-mana ayat, tak kira jumlah ismiyah ke, jumlah fi'liyah ke, dia ada dua rukun. Kalau jumlah fi'liyah macam ni, rukun pertamanya adalah PL. Rukun kedua, fa'il. Manakala yang selebihnya itu tak kira maf'ul ke, mudhafun ilaih ke, apa, jar majrur ke, ini dikira fadlah ataupun quyud. Maknanya lebihan. Fadlah ni lebihan. Yang ni dikira asas ni. Nah, PL asas. Al-mu'allim juga asas, benda asas. Maknanya kalau tidak ada salah satu, tidak akan terbentuk ayat. Sebab rukun kan macam rukun sembahyang lah. Kita ada berapa? Misalnya sembahyang ada 13 rukun. Kalau kita tinggal satu rukun, jadi tak sembahyang kita? Tak jadi. Oh, daripada 13, tak ada satu, dah tak jadi. Memang tak jadi. Lagilah misalnya kalau ada 2 rukun je. Kalau tak ada satu, bermakna 50% tak ada. Nah, kalau 13, buang satu pun sudah dikira batal sembahyangnya. Kalau jumlah pula yang hanya ada 2 rukun, tak ada satu, lagi batal lah. Dalam arti kata tak akan jadi jumlah, tidak akan jadi ayat. Okey, yu'allimu fi'il, al-mu'allimu fa'il. Fa'il ni ialah pelaku, iaitu orang yang melakukan perbuatan. Fi'il ini perbuatan. Mu'allim ini fa'il, iaitu pelaku yang melakukan perbuatan tadilah. Kalau mengajar, orang yang mengajar. Okey. Jadi yu'allimul mu'allimu talamizahu al-qira'ata fil fasli. Guru itu mengajar murid-muridnya membaca dalam kelas. Okey. Jadi mana dia jumlah? Jumlahnya ni aja ni. Yu'allimul mu'allim. Itu sudah sudah terbentuk jumlah fi'liyah. Kenapa? Sebab sudah ada PL, sudah ada fa'il. Okey. Kalau kita perhati sekali lagi, kita dapati fa'ilnya berada selepas PL. Baik, boleh tak kalau kita dahulukan fa'il? Kita kata al-mu'allimu yu'allim. Boleh tak? Dia tak jadi jumlah fi'liyah lagi dia. Dia akan jadi jumlah ismiyah. Maknanya mu'allim yang kita letak kat depan ni, dia tidak dianggap fa'il lagi dah, tapi dia dianggap sebagai mubtada. Yu'allim dan seterusnya tu dikira sebagai khabar kepada mubtada. Maknanya sudah bertukar status ayat. Kalau kita nak jumlah fi'liyah, kena letak fa'il selepas fi'il. Di mana-mana pun fa'il atau naib fa'il dia datang selepas fi'il, bukan sebelumnya. Okey, baik, kita pergi kepada contoh 2. Fil fasli yu'allimul mu'allimu talamizahul qira'ah. Sama juga, makna dia sama. Cuma yang kedua ini kita ubah tempat saja. Kalau sini fil fasli duduk di akhir kan. Dalam ayat kedua ni duduk di awal ayat pula. Sini. Tak ada masalah. Dia tidak merubah status ayat. Ayat boleh merubah status ayat kalau kita bawa fa'il ni menjadi mubtada, baru dia jadi dia bertukar status ayat. Kalau yang lain letaklah kat mana pun, di awal ayat, di tengah ayat, di akhir ayat, sama saja. Dalam arti kata ayat pertama dengan ayat kedua ni adalah jumlah fi'liyah. Kedua jumlah fi'liyah.
Nah, di sini dia kata fil fasli, dalam kelas kata dia. Yu'allimul mu'allimu talamizahul qira'ah. Guru itu mengajar murid-muridnya membaca. Dalam kelas, maknanya bukan di luar kelas. Bukan di kantin contohnya, bukan di mana-mana tempat lah. Fil fasli. Okey, yang ketiga pun juga masih sama. Nah, cuma kita dahulukan al-qiraah. Kalau tadi al-qiraah, nah duduknya di akhir atau di sini di tengah misalnya. Ini sekarang ini kita bawa dia ke depan pula. Kita kata al-qira'ata yu'allimul mu'allimu talamizahu fil fasli. Dia kata membaca sebenarnya, nah guru itu mengajar pelajar-pelajar di dalam kelas, ya, bukan benda lain. Maknanya dia mengajar membaca, bukan mengajar melukis, bukan mengajar misalnya apa-apa lagi lah, ya. Tapi dia mengajar membaca. Nah. Okey. Jadi ayat ni tetap juga dikira jumlah fi'liyah. Baik, mana dia rukun pertamanya? Yu'allim. Mana rukun kedua? Ini fa'il dia ni. Sama juga ayat 2. Ni rukun pertama fi'il, ni rukun kedua fa'il. 1. Ini rukun pertama fi'il, rukun kedua fa'il. Jadi tak kira benda lain tu ataupun benda-benda tambahan tu kita nak letak di mana tu, itu dia tidak merubah status ayat. Kita ambil yang core saja. Yang core dalam ayat ni ialah fi'il dan fa'il. Cari ayat dah ada fi'il dan fa'il dalam ayat ni, ada. Itulah dia punya core ayat dia. Okey. Baik, kalau kita buka sikit kepada soalan, kalau ada tak apa-apa soalan di sini? Nombor 3 tu Ustaz. Ya. Al-qira'ata yu'allimu mu'allimu. Dia macam mana yang ni boleh jadi jumlah fi'liyah? Sebab jumlah ini terdiri daripada fi'il iaitu yu'allimu, fa'il dia iaitu al-mu'allimu, al-qira'ata ni maf'ul dia saja. Mana dia ni sebagai pelengkap kepada fi'il. Dia mengajar apa? Dia mengajar membaca. Mengajar kepada siapa? Mengajar kepada murid-murid dia. Di mana? Dalam kelas. Macam mana nak bezakan dia sebagai maf'ul dengan mubtada'? Okey, bagus. Soalannya cukup baik. Baik, kalau mubtada' hukum dia marfu'. Marfu' ni maknanya baris depan. Baris dia baris depan. Itu yang pertama. Yang kedua, jumlah yang nak jadi khabar ni mesti ada kaitan dengan dia. Maknanya ada pengikat, dia panggil rabit, iaitu dhamir. Mesti ada dhamir. Mesti ada ganti nama kepada qiraah. Ni dalam ayat ni. Dia kena ada ganti nama kepada qiraah. Ada tak ganti nama dia? Ada. Ni ganti nama ni ganti nama kepada muallim. Betul tak? Murid-murid muallim ni. Ada tak ganti nama kepada qiraah? Sini ada tak? Tak ada. Tak ada. Jadi kalau katakanlah, kalau tak ada baris lah, kita nak baca al-qira'atu contohnya. Kena pastikan dhamir qira'ah ni ada kat sini dalam ayat ni. Start daripada yu'allim ni sampai kepada al-fasli. Kalau tak ada, ini bermakna jumlah yu'allimul mu'allim talamizahu fil fasli ini tidak layak untuk dijadikan khabar kepada mubtada'. Bermakna al-qira'ah ni tak boleh dijadikan mubtada' lah dalam ayat ni. Sebab ayat yang berikutnya tu tak boleh nak jadi khabar. Baik, kalau tak boleh khabar, mana khabar dia? Betul tak? Mubtada' tak ada khabar, tak jadi ayat. Itu dia apa dia punya. Jadi
al-qiraah di sini, al-qiraah di sini adalah maf'ul kepada yu'allim saja. Dan Oh, maf'ul ni kita boleh dahulukan dia. dia boleh letak depan deh. Boleh tak depan. Ni samalah dengan kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka tu maf'ul tu. Na'budu tu fi'il dan fa'il. Fi'ilnya na'budu, fa'il dia ganti nama yang tersembunyi, yang mesti disembunyikan. Iaitulah nahnu. Yang na'budu nahnu. Maksudnya kami sembah atau kami mengabdikan diri. Iyyaka kepada engkau. Jadi iyyaka tu maf'ul. Kenapa kita mula dengan maf'ul? Itu dia tidak merubah status ayat. Cuma dia adalah makna tambahan dia. Misalnya kalau kita sebut macam ni, misalnya kita kata yu'allimul mu'allimu talamizahu al-qira'ata fil fasli. Nah, ini makna dia biasalah. Sebab apa? Sebab ini adalah ayat biasa atau bahasa biasa. Maknanya setiap perkataan kita letak mengikut susunan asal dia. Susunan asal dia. Susunan asal macam ni lah. Susunan asal dia bermula dengan fi'il, Fa'il. diikuti dengan fa'il, disusuli dengan maf'ul dan seterusnya jar majrur apa semua sekali lah kan. Itu yang asal. Baik. Kalau yang asal ni kita ubah dia. Katakan kita ambil yang ni. Jar majrur ni letak dulu. Macam ni macam ayat 2 ni Kita ambil al-fasli ni tak depan. Maknanya kita mula dengan fil fasli. Ini dia sudah keluar daripada apa ni orang kata ayat biasa. Dia menjadi ayat luar biasa. Kalau ayat luar biasa, makna pun juga dikira luar biasa lah. Nah, dalam bahasa Arab, kalau kita buat macam ni, dia panggil kita mendahulukan mana-mana perkataan yang sepatutnya dikemudiankan, ia sudah menjadi gaya bahasa al-qasr, dipanggil uslubul qasr. Al-qasr ni makna dia apa ni orang kata pengkhususan, kita mengkhususkan kepada benda tu saja. Contohnya di sini, Contohnya di sini. Kalau kita kata fil fasli, dia memberi arti hanya dalam kelas sahaja. Tidak di mana-mana. Begitu. Hanya, dia ada makna hanya sini. Dia jadi Hanya dalam kelas saja guru itu mengajar murid-muridnya membaca. Tapi kalau di sini kita kata yu'allimul talamizahu al-qira'ata fil fasli ini, dia tidak mengerti hanya. Mungkin dalam kelas, mungkin di luar kelas, mungkin di kantin, mungkin di perpustakaan, mungkin di padang bola, mungkin dan sebagainya lah. Sebab tu ayat Al-Quran dalam Fatihah tu kata iyyaka na'budu tu dia ada makna hanya tu. Ada. Hanya engkau sahaja yang kami sembah. Dia ada makna tauhid, ada unsur tauhid di situ. Tapi kalau kita guna bahasa biasa, kita kata na'budu iyyaka atau asalnya na'buduka, samalah. Na'buduka atau na'budu iyyaka. Makna sama, iaitu kami menyembah engkau. Tapi dia tidak menafikan yang kita juga pada masa yang sama kita menyembah benda lain. Kita sembah engkau dan kita juga sembah harta, sembah manusia, sembah macam-macam lagi. Macam tu. Sembah hawa nafsu. Maknanya unsur syirik tu masih ada. Unsur syirik tu masih ada. Tapi kalau kita bawa iyyaka yang sepatutnya dikemudiankan tu, kita bawa dia ke depan, dia sudah masuk dalam uslubul qasd dipanggil. Gaya bahasa pengkhususan tadi. Maknanya hanya engkau saja. Maknanya kita dah menafikan yang kita ni menyembah benda lain. Kalau tadi tidak menafikan. Cuma kita bagi tahu kita sembah dia aja. Lepas tu kita sembah benda lain pula. Lepas tu kita sembah macam tu.
Boleh begitu? Ya, ya, alhamdulillah. Yang ni pun sama ni. Kalau yang ni, ini yang kita tentukan. Maknanya dalam kelas saja dia mengajar. Nah, tidak di tempat lain. Nah, yang ni hanya membaca saja yang dia ajar. Dia tak ajar benda lain. Tak ajar melukis, tak ajar apa sama sekali kan. Ni. Dia ada hanya sini. Sebab apa? Sebab maf'ul ni sepatutnya berada di akhir ayat atau di tengah ayat. Maknanya berada selepas fi'il dan fa'il. Betul tak? Ya. Itu mengikut susunan asal. Susunan biasa. Sekarang ni kita dah bawa dah yang sepatutnya di akhir, dikemudiankan, kita bawa ke depan. Kita dahulukan dia. Bermakna kita dah ubah status ayat daripada status biasa kepada status al-qasri ataupun uslubul qasr dipanggil. Kalau kita perasan ya dalam ayat yang berbunyi dia kata al-yauma akmaltu lakum dinakum. Al-yauma tu itu adalah maf'ulun fih, bukan maf'ulun bih. Zaraf. Zaraf ni atau maf'ulun fih ni sepatutnya dia berada selepas fi'il, fa'il, maf'ulun bih, baru maf'ulun fih. Maknanya duduk kemudian sangat. Tapi apabila dibawa ke depan, dia dah jadi uslubul qasr. Maknanya hanya pada hari ini. Maknanya sebelum ini tak. Hanya pada hari ini, kata dia, kami telah, atmamtu lakum dinakum. Kami telah menyempurnakan kepada kamu agama kamu. Masih tak sempurna. Ada lagi kurang di sana. Ada lagi belum lekat kat sini dan sebagainya kan. Sebab wahyu masih diturun, betul tak? Tapi sekarang ni, hari ini, kata dia, lengkap dah. Sebab tu dia kata al-yauma. Dia tak kata akmaltu lakumul yaum. Tu kalau gitu cerita biasa kan. Sekarang ni tak, al-yaum. Hanya pada hari ini saja, kata dia. Maknanya setelah 23 tahun Nabi berdakwah, barulah kami menyempurnakan agama kami kepada kamu. Dan kami telah menyempurnakan nikmat kami kepada kamu. Sebelum ini tak lagi. Masih belum sempurna lagi nikmat kami kepada kamu. Wa raditu lakumul Islam madina, dan baru hari inilah kami meredai Islam ini menjadi agama kamu untuk kamu bawa dan kamu sebar ke mana-mana saja. Sebelum ini tak. Kamu masih lagi berada dalam proses pembinaan. Kamu masih lagi kurang di sana, kurang di sini, lemah di sana, lemah di sini, masih tidak mampu untuk membawa Islam ini. Untuk disebarkan kepada manusia seluruhnya. Tapi pada hari ini, setelah 23 tahun, kamu dibentuk oleh Rasulullah. Bukan dibentuk oleh orang lain, bukan murabi biasa kan. Ini Rasulullah sendiri sebagai murabi ni. Mentarbiah betul-betul, membina para sahabat sehingga mereka menjadi manusia-manusia gergasi. Seberat itu amanah yang diserahkan kepada mereka, mereka mampu memikulnya. Sebab apa? Sebab mereka telah menjadi kuat dari segala-galanya lah. Dari segi keimanan, dari segi kerohanian, dari segi akhlak, dari segi pegangan, dari segala-galanya dah jadi kuat dah. Yang kalau sebelum ini mereka tak mampu, mereka lemah. Sebab tu amanah yang mereka pikul ni adalah amanah yang pernah ditolak oleh langit bumi. Betul tak? Kan dia kata inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Betul tak? Dia kata kami pernah tawar amanah ni kepada gunung ganang, langit bumi, gunung ganang. Maknanya kalau sebesar langit tu tak sanggup nak pikul amanah ni, beratnya. Seteguh gunung
masih juga tidak sanggup untuk memikulnya sebab beratnya amanah ini. Nah, jadi manusia yang nak pikul ni dia mesti menjadi manusia yang lebih teguh imannya daripada gunung Ganang lah. Yang lebih besar dia punya jiwa dia daripada langit bumi lah. Baru dia boleh pikul. Nah, jadi manusia-manusia inilah sebenarnya ya hasil manusia-manusia yang apa ni yang apa ni kata yang dibentuk oleh Rasulullah SAW dengan tarbiyah Islamiah itu pun dengan bimbingan Allah terus menerus kan. Nah, ada saja apa ni salah silap di mana sana sini tu ditegur. Ditegur. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Allah tegur Nabi. Masa muka dia tu dia kerana datangnya seorang buta. Dia ingat orang buta ni tak nilai kau gitu. Itu suatu penilaian yang tak betul tu. Ingat. Macam itulah. Okey. Jadi kita kalau kita dahulukan mana-mana perkataan yang sepatutnya berada di akhir atau di tengah ayat, tiba-tiba dibawa ke awal ayat contohnya, itu maknanya kita sudah menjadikan ayat itu sebagai uslub al-qasri. Dia memberi arti hanya. Hanya, maknanya tidak ada benda lain. Okey. Baik, seterusnya yang keempat. Ni kita dah habis. Kenapa merah pula ni? Ada cerita ni. Okey, kita tengok dulu. Kalau kita perhati di sini, ayat 1, ayat 2, ayat 3, semuanya adalah ayat-ayat atau jumlah-jumlah fi'liyah. Kenapa? Sebab ianya terdiri daripada fi'il dan fa'il. Betul? Ya. Ini pun terdiri daripada fi'il dan fa'il. Benda-benda lain tu walaupun depan ke manakah itu benda-benda dikira lebihan je tu. Itu pelengkap kepada fi'il aja. Tapi yang asasnya yang ni. Pokoknya yang ni. Fi'il dan fa'il ni. Okey. Apabila kita tengok pula ayat 4 ni, al-muallim yu'allimu talamizahul qira'ata fil fasli. Guru itu mengajar murid-muridnya membaca dalam kelas. Kata-kata sama aja makna dia. Ya, betul, sama. Ya. Tapi ada yang tak samanya. Macam tadilah, misalnya kata-kata fil fasli yu'allimu talamizahul qira'ah. Yani al-qira'ah. Dia sama pada secara kasarnya sama lah kan. Tapi kalau kita pergi lebih detail gitu, lebih halus gitu, kita nampak perbezaan dia. Sini tidak ada makna hanya kan? Sini ada makna hanya, betul tak? Ini hanya di sini hanya dalam kelas, hanya di sini hanya membaca. Nampak? Okey, baik, kita pergi pula ke sini. Ini sekarang ni kita dah keluar daripada jumlah fi'liyah kepada jumlah ismiyah. Ni jadi jumlah ismiyah ni. Kenapa? Sebab kita mula dengan mubtada. Al-muallim ni mubtada, dia tak boleh dianggap sebagai fa'il. Sebab dia berada di awal ayat atau sebelum fi'il. Mana boleh? Fa'il ni sepatutnya dia datang selepas fi'il. Baru kita boleh panggil dia sebagai fa'il. Tempat dia memang selepas fi'il. Baik. Bermakna ini bukan fa'il, tapi ini adalah mubtada. Mana khabarnya? Khabarnya bermula sini. Maknanya khabar kepada muallim ini ialah ayat yang berbunyi yu'allimu huwa talamizahul qira'ata fil fasli. Huwa, mana huwanya? Dia pada asalnya dia ada huwa kat sini ni. Yu'allimu huwa. Huwa. Dia kan. Sebab tu kalau kita terjemah kita kata guru tu kata dia mengajar. Mana dianya? Huwa tu. Ya. Jadi okey, kita cuba balik kepada asal. Kita kata huwa. Yu'allimu huwa. Jadi huwa ni lah fa'il dia.
Bermakna nah, ada PL dan ada fa'il. Ada PL dan ada fa'il. Yu'allim ni PL, huwa tu fa'il. Nampak? Okey, jadi kalau begitu ini adalah ayat ataupun ini adalah jumlah. Baik, jumlah apa ni? Yu'allimu huwa ni jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Ya, sebab ianya terdiri daripada fi'il dan fa'il. Nampak? Okey. Baik. Bermakna khabar kepada mubtada ni, kepada muallim ni ialah bukan dalam bentuk perkataan, dalam bentuk ayat, dalam bentuk jumlah. Ini kita panggil khabar jumlah. Khabar jumlah. Ingat dah hari tu kita masa kita bincang tentang jumlah gitu kan. Kita kata apa ni, khabar ni dia ada 3 jenis. Ada khabar mufrad, iaitu khabar yang dalam bentuk satu perkataan tu. Yang kedua, khabar jumlah. Macam ni, khabar yang terdiri daripada fi'il dan fa'il atau daripada mubtada dan khabar. Dan yang ketiga, khabar dalam bentuk syibih jumlah dia panggil. Syibih jumlah ni ialah yang terdiri daripada haraf jar dan majrur ataupun zaraf dengan mudhafun ilaih. Jadi sekarang ni kita tengok khabarnya dalam bentuk jumlah. Jumlah apa dia? Jumlah fi'liyah. Kenapa kita panggil jumlah fi'liyah? Sebab jumlah ini terdiri daripada yu'allimu, fi'il, huwa, fa'il. Baik. Soalnya kita nak tengok jumlah ni. Jumlah yu'allim ni, bukan jumlah mu'allim apa semua, tak? Nak tengok ni jumlah yu'allim huwa ni. Nah, kalau kita perhati tadi, yu'allim dalam ayat pertama tu, ini PL. Peranan dia di sini adalah sebagai rukun pertama dalam jumlah fi'liyah ni. Sebab rukun keduanya adalah fa'il dia, betul tak? Sama juga dengan ayat kedua. Maknanya PL ni berperanan sebagai rukun pertama dalam jumlah fi'liyah. Ini pun sama lagi. Ini pun sama lagi. Jangan sebut mu'allim ni, kita nak tengok jumlah fi'liyah ni. Jumlah fi'liyahnya terdiri daripada yu'allim dengan huwa kan? Baik, bermakna ia merupakan rukun pertama dalam ayat ini atau dalam jumlah fi'liyah. Kita pergi lagi ke nombor seterusnya. Fil fasli mu'allimun. Ini dah jadi ayat ni. Fil fasli khabar muqaddam. Mana khabar yang didahulukan. Mu'allimun mubtada muakhar. Mana dia ada mubtada, ada khabar. Kan? Ini sudah jadi ayat. Ayat apa ni? Ada jumlah apa ni? Jumlah ismiyah. Baik, ini kita tak nak ganggu dia. Yang kita nak tengoknya ialah jumlah fi'liyah yang terdapat selepas tu, iaitu yu'allimu huwa juga sini. Sebab fa'il dia adalah ganti nama yang tersembunyi tu, iaitu huwa. Huwa ni siapa dia? Huwa ni mu'allim ni lah. Maknanya dia kata dalam kelas itu ada seorang guru yang mengajar. Ada seorang guru yang dia mengajar. Murid-muridnya membaca. Maknanya yu'allimu huwa ni, jumlah ni sama dengan jumlah ni. Cuma status dia berbeza. Kalau jumlah ni dia berperanan sebagai khabar kepada mubtada. Nampak? Yu'allimu huwa ni khabar kepada mu'allim. Betul tak? Senyap je. Semula. Kita nak tengok jumlah yu'allimu huwa ni.
ia ni di Arab atau dia ni berperanan sebagai apa? Dia berperanan sebagai khabar kepada mubtada ni. Baik. Kalau yu'allimu huwa di sini dia berperanan sebagai apa? Sebagai khabar, bukan khabar. Khabarnya fil fasli dalam ayat ni. Dia ayatnya habis situ je. Ini dah cukup ni. Ayat dah lengkap situ. Fil fasli muallimun. Itu dah lengkap ayat tu. Nanti kata dalam kelas tu ada seorang guru. Cuma guru ni dia ada sifat dia. Guru yang mana satu ni kita kata. Guru yang mana tu? Guru yang mengajar pelajar-pelajar membaca tu lah kata dia. Tu. Maknanya ayat ini ni dia tidak berperanan sebagai khabar tetapi dia berperanan sebagai sifat kepada muallim ni. Dia sifat kepada muallim. Muallim ni sendiri sebagai apa? Sebagai mubtada. Mana khabar kepada mubtada ni? Ini dia, al-fasli. Dia tak sama dengan ayat 4. Ayat 4 ni al-muallimu mubtada, yu'allimu huwa ni khabar, betul tak? Ya. Sampai habis. Sedangkan di sini tak, di sini ni fil fasli muallimu tu dah jadi ayat dah tu. Ayat ismiyah. Jumlah ismiyah. Habis tu jumlah fi'liyah ni nak jadi apa? Jumlah fi'liyah ini menjadi sifat kepada mubtada pada muallim ni. Ingat tu kalau kita terjemah dia bunyi begini. Dia kata dalam kelas tu ada seorang guru yang kalau bunyi yang tu sifat lah tu. Ada seorang guru yang mengajar pelajar-pelajar atau murid-muridnya membaca. Maknanya bukan guru lain, bukan guru lain ya, guru yang mengajar anak murid membaca. Tu. Okey? Walaupun kita tengok ayat sini sama yang alimu huwa, ini pun yang alimu huwa, tapi yang alimu huwa di sini berperanan sebagai khabar kepada mubtada, yang alimu huwa di sini berperanan sebagai sifat kepada muallim ni, kepada mubtada. Okey. Yang keenam, yaqifu. Ya. Ya. Dia sifat, tapi kenapa kita tak payah guna isim fa'il yang mengajar? Okey. Tapi kita guna apa tu mudhari' ni? Kita guna majhul. Ayat. Kita guna jumlah. Sini kita guna jumlah. Baik, kenapa kita tak guna kata sifat? Betul tak? Ya. Okey. Kalau kita guna kata sifat dan kata sifat itu merupakan satu perkataan. Maknanya kalau kita kata gini, kita kata fil fasli muallimun. Di mana sama itu muallim. Cuma muallim di sini sudah diguna sebagai manusia dan jadi kata nama dari itu. Tapi asal dia kata sifat lah ni. Kalau kita nak buat sifat lain, kita kata fil fasli muallimun mudarrisun. Mudarrisun. Muallimun mudarrisun talamizahu al-qira'ah. Boleh? Jadi mudarrisun di situ atau muallimun di situ itu kata sifat. Dan kata sifat itulah yang dianggap sebagai sifat kepada muallim. Mana perkataan muallimu sebiji tu itulah sifat kepada muallim. Baik, kalau sifat dalam bentuk perkataan dia macam tu, kita panggil sifat mufrad. Kalau dalam bentuk ayat macam ni, kita panggil sifat jumlah. Kalau dalam bentuk misalnya jar majrur atau zarah dengan mudhaf ilaih tu, dia panggil syibih jumlah. Sifat syibih jumlah. Dia sifat ni macam khabar jugalah. Khabar dia ada khabar mufrad, ada khabar jumlah, ada khabar syibih jumlah. Begitu sifat, dia ada sifat mufrad, ada sifat jumlah, ada sifat syibih jumlah. Begitu ada satu lagi benda dipanggil hal. Hal pun ada 3 jenis ni. Ada hal mufrad, ada hal jumlah, ada hal syibih jumlah. Mubtada je tak ada. Mubtada sehingga mufrad je tak? Kalau mubtada. Mubtada macam mana?
Tadat ni mufrad je. Tak ada jumlah, tak ada sibih jumlah. Mubtada mana ada jumlah. Mubtada tak boleh sebab mubtada ni memang isim. Mubtada ni kalau kita masih ingat ya. Nah, mubtada mesti kata nama. Kata nama macam mana? Jumlah. Jumlah bukan kata nama. Okay. Nah, begitu juga syibih jumlah. Syibih jumlah bukan kata nama. Nah, usahkan jumlah. Kata sifat pun dah tak boleh. Dia jadi mubtada ni. Nampak? Tapi yang nak jadi khabar, tu sama ada kata sifat sendiri ataupun jumlah atau syibih jumlah. Itu boleh jadi khabar. Begitu juga nak jadi na'at, nak jadi sifat. Boleh kata sifat sendiri, boleh jumlah dan boleh juga syibih jumlah. Hal pun sama. Boleh jadi kata sifat sendiri jadi hal ataupun jumlah ataupun syibih jumlah. Dia tiga-tiga tu dia ada jenis yang sama tu. Jenis yang sama. Boleh? Nanti kita akan bincang dengan lebih detail nanti apabila kita sampai ke tempat dia nanti insya-Allah. Okey. Jadi fil fasli muallimun yuallimu huwa. Dia kata dalam kelas ini kata dia ada seorang guru. Okey, begini kalau kita nak bagi nampak jelas kita tukar muallim ni kepada mudarris. Mudarris Kita kata mudarrisun muallimun. Maknanya seorang guru yang mengajar. Itu muallimun tu kata sifat. Baik. Yang keenam ni yaqiful muallimu fil fasli. Yaqifu ni makna dia berdiri. Maknanya guru itu berdiri dalam kelas yu'allimu talamizahul qiraah. Yani yu'allimu huwa juga fa'il dia huwa di sini. Huwa. Cuma kita tak sebut ni sebab kita sembunyikan dia. Kenapa kita sembunyi? Sebab sembunyi itu lebih baik daripada tidak. Sebab dia menjadi lebih ringkas. Dan kita tahu bahawa bahasa Arab ni bahasa yang ringkas. Apa saja yang boleh disembunyikan, sembunyikan saja. Okey. Dia kata, yaqiful muallimu fil fasli, guru itu berdiri dalam kelas. Yu'allimu huwa talamizahul qiraah. Dalam keadaan dia mengajar murid-muridnya membaca. Dia berdiri dalam keadaan dia mengajar. Bukan berdiri dalam keadaan dia bercakap dengan siapa dia. Dalam keadaan dia berbuah. Dalam keadaan dia apa sajalah. Ini menunjukkan keadaan dia. Hal kita panggil. Hal. Jadi beza di antara sifat dengan hal. Satu je. Dia sifat ni. Ia merupakan sifat kepada orang tu untuk selama-lamanya. Tapi hal ni sifat juga. Hal ni sifat pada masa berlakunya perbuatan tu saja. Masa dia berdiri itu saja. Masa dia berdiri itu saja. Dia mengajar apa ni? Dalam keadaan dia mengajar. Dia duduk? Tak. Dia duduk? Tidak. Maknanya sifat dia ni bermasa. Pada masa tertentu saja. Iaitu masa dia berdiri ni saja. Itu sifat. Dia ada sedikit yang kata ada kesamaan kat situ dan ada perbezaan. Kalau kita bawa dalam bentuk katakan kata sifat, katakan kita jadikan kata sifat sebagai sifat, dia akan jadi apa ni? Kita kata fil fasli muallimun. Muallimun yang kedua ni kata sifat lah Muallimun. Nak tulis mana ni? Kita pinjah ni lah. Muallimun. Bantar lah. Okey. Muallimun. Dia sifat ni dia ikut baris mausuf dia. Mausuf maknanya
tuan punya sifat tu lah. Dia ikut aja. Kalau yang ni bagi depan, dia bagi depan. Yang ni bagi data, dia bagi data. Yang ni bagi di bawah, dia bagi di bawah. Dia ikut je. Nah, sifat. Tapi kalau hal tak. Kalau hal dia sentiasa berbaris di atas. Katakan kita tak guna jumlah, kita guna kata sifat. Jadi yang ini dia tidak berbaris di atas lagi, terbaris di depan, dia kena berbaris di atas. Sebab hukum hal ni adalah mansub, ya, macam tu. Kita kata yaqiful muallimu fil fasli mualliman talamizahul qiraah. Betul? Sini muallim juga, yang dia pun muallim, tapi ini sifat. Kalau sifat dia kena ikut. Kalau hal tak, hal dia kekal sebagai baris di atas. Buat selama-lamanya. Tak kira dia ni hal kepada muallim ke, hal kepada maf'ul dan sebagainya, tak kira. Dia ni tetap berbaris di atas. Nampak? Okey, jadi kita boleh balik semula. Kalau kita masuk gini, nanti dia jauh sangat, hilang yang asal. Okey. Jadi sekali lagi kita atas sini, ini jumlah fi'liyah, ini pun jumlah fi'liyah. Cuma jumlah fi'liyah di sini dia berperanan sebagai hal. Jumlah fi'liyah di sini dia berperanan sebagai sifat. Jumlah fi'liyah di sini dia berperanan sebagai khabar. Tak kira lah. Nah, jumlah itu berperanan sebagai apa? Sebagai khabar ke, sebagai sifat ke, sebagai hal ke, tak kira. Yang pentingnya jumlah fi'liyah. Dan kita tengok jumlah fi'liyah ni, nah, PL-nya merupakan rukun pertama dalam jumlah itu. Dia merupakan rukun pertama. Dia merupakan rukun pertama dalam jumlah itu. Jadi apa yang dapat kita simpulkan di sini, bahawa peranan kata kerja hanya satu saja. Peranan kata kerja ni hanya satu saja. Apa dia? Iaitu dia menjadi rukun pertama dalam ayat fi'liyah, dalam jumlah fi'liyah. Tak rukun keduanya fa'il tu dah. Ya. Itu saja. Oh, kita kata satu tu je peranan dia. Ya. Baik, habis. Tadi kita kata dia jadi khabar, jadi apa ni, sifat, jadi hal tu bukan PL tu saja. Jumlah tu. Terus jumlah tu. Jumlah tu. Bukan PL tu. PL ni sebahagian daripada jumlah tu, betul tak? Ya. Nah, ini bermakna, nah, tidak ada PL yang tidak ada fa'il. Gilah di mana-mana pun. Tak ada misalnya PL sebiji aja. Tak ada. Nah, dia mesti ada fa'il. Bermakna apabila kita sebut saja PL, terbayang dalam kepala kita jumlah, iaitu jumlah fi'liyah. Tak kira lah fa'il dia tu dalam bentuk kata nama yang jelas macam ni, ataupun kata ganti nama ke macam ni atau macam ni, tak kira. Yang pentingnya dia ada fa'il dia. Fa'il kepada yu'allim ialah al-mu'allim. Fa'il kepada yu'allim di sini huwa. Fa'il kepada yu'allim di sini huwa juga. Fa'il kepada yu'allim di sini ialah huwa. Jadi apabila kita jumpa dengan mana-mana fi'il, kita tahu bahawa di sana ada fa'il. Dan fi'il dengan fa'ilnya itu telah membentuk jumlah. Sebab tu di sini kita tak boleh nak anggap misalnya PL ini sebagai khabar. Tak, tapi jumlah ini sebagai khabar. Begitu tak boleh kita nak kata PL ini sebagai bukan ini khabar yang ni. Tak boleh kata fa'il ini sebagai khabar kepada muallim, tak, tapi jumlah ini sebagai khabar.
Begitu di sini. Tak boleh kita nak kata PL ini sebagai sifat. Tak. Kita kata jumlah ini sebagai sifat. Nah, maknanya PL dan fa'il itu sekali. PL dan fa'il ini sekali menjadi hal. Nah, jadi dengan itu, nah, kita tak boleh nak kata, oh sekali dia berperan sebagai rukun pertama dalam jumlah fi'liyah, sekali dia berperan sebagai khabar, sekali lagi dia berperanan sebagai sifat, berperanan sebagai hal. Tak. Nah, ia hanya satu saja, iaitu berperanan sebagai rukun pertama dalam jumlah fi'liyah. Ya? Bolehkah? Kalau ada misalnya rasa kabur di mana, boleh sebut selalu, kita boleh penjelaskanlah. InsyaAllah. Okey, kita pergi kepada nombor 7. Yu'allimul mu'allimul qira'ata qabla ta'limil kitabah. Guru itu mengajar membaca sebelum mengajar menulis. Nah, sebelum dia mengajar menulis, dia mengajar membaca dulu. Yu'allimul mu'allimul qira'ata qabla ta'limil kitabah. Baik. Nah, ini jumlah apa ni semua sekali ni? Jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah? Jumlah yang terdiri pada mubtada khabar ke fi'il dan fa'il? Fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il. Maknanya jumlah ini jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Cuma yang berikutnya tu itu adalah fadlah saja. Ini adalah lebihan ataupun pelengkap kepada fi'il saja. Dia mengajar apa? Mengajar membaca. Nah, bila dia mengajar baca? Sebelum dia mengajar menulis. Itu aja. Nah, maknanya ini pelengkap kepada fi'il je. Tidak lebih daripada itulah. Tapi rukunnya mana dia? Ini dia. Ini ayat sebenarnya. Jumlah fi'liyah sebenarnya yu'allimul mu'allim. Cukup. Baik, kalau yu'allimul mu'allim ni, mana rukun pertama? Yu'allim. Apa dia yu'allim ni? PL. Bermakna PL ini, peranannya ialah menjadi rukun pertama dalam ayat. Ayat pun ayat fi'liyah lah, bukan ayat ismiyah. Nah, itu saja peranan dia. Baik, kita tengok pula yang ke-8. Qabla ta'limil kitabati yu'allimul mu'allimul qira'ah. Sebelum mengajar menulis, guru itu mengajar membaca. Baik. Apa jenis ayat ni? Ayat ni jenis apa ni? Fi'liyah ke ismiyah? Ismiyah. Ismiyah. Sebab dia ada mubtada dan Khabar. khabar. Mana mubtada? Al-kitab. Al-kitabah. Al-kitabati bukan al-kitabatu. Mubtada dia bagi depan. Al-kitabati ni mudhafun ilaih ni. Mudhafun ilaih kepada ta'lim. Ta'lim mudhaf, al-kitabati mudhafun ilaih. Dia bukan mubtada. Kalau tak ada jadi fi'liyah jugalah. Dia ni fi'liyah ni. Kan kita kata, kita kena tengok tengok core dia. Dia Ibiru ni, ini dia core ayat, betul tak? Ni PL, ini fa'il. Yang lain itu adalah lebihan saja tu. Ini adalah pelengkap kepada PL ni. Jumlah ni dengan jumlah ni sama aja. Cuma yang ni kita ambil ini, kita ambil qabla ta'limil kitabah, kita letak depan. Itu je. Jadi gini kan. Macam kita tadi lah, macam kita dahulukan al-qira'ah tadi kan. Kita dahulukan al-qira'ah, dahulukan fil fasli kan. Kita ambil ni. Tak depan, ambil ni. Tak depan, macam tu je. Tapi ayat tu ayat sama. Nah, baik. Kenapa kita tak depan macam tu? Ini karena kita nak jadikan dia sebagai uslubul qasri. Nak bagi tahu bahawa dalam kelas sahaja, bukan di tempat lain. Yang ni sama juga.
kita ambil yang duk belakang tadi, tak depan akan jadikan dia sebagai uslubul qasri untuk memberi makna hanya membaca sahaja yang diajar, bukan ajar benda lain. Begitu ini pun sama ni. Kita kata hanya sebelum dia mengajar menulis saja dia mengajar membaca. Dia ada hanya situ. Sama juga. Dia sebenarnya yang 7 yang ke-8 ni status ayatnya sama. Sebab apa? Sebab pokoknya kat sini. Ni, yang biru ni. Yu'allimul mu'allimu. Ini pun yu'allimul mu'allimu juga. Ustaz, kalau pokok tu maksudnya dia punya marfu' lah. Dia kena duduk depan. Lepas tu baru dia yang lain-lain tu Kan lah macam ni? Marfu' maknanya marfu' ni ayat dah. bukan marfu' ni bukan makna dia ko tidak. Marfu' ni makna dia yang dibariskan di hadapan. Yang dibariskan di hadapan seperti fa'il. Fa'il baris mana? Depan. Baris depan. Dengan tu fa'il ni hukum dia marfu'. Mubtada' baris mana? Baris depan. Dengan itu mubtada' hukum dia marfu' juga. Sebab marfu' ni makna dia yang dibariskan di hadapan. Kalau yang dibariskan di atas macam ni kita panggil mansub. Yang dibariskan di bawah ni kita panggil majrur. Majrur ni makna dia yang dibariskan di bawah. Mansub makna dia yang dibariskan di atas. Marfu' yang dibariskan di hadapan. Dengan itu al-muallimu ni marfu'. Yu'allimu pun marfu' juga. Sebab dia baris depan. Tapi talamizahu ni marfu' ke mansub? Mansub. Ini mansub. Begitu al-qira'ah marfu' ke mansub? Mansub. Mansub juga. Baik, al-fasli ni marfu' ke mansub? Majrur. Majrur. Ini majrur. Macam itulah. Jadi marfu' ni bukan makna yang asas, tidak. Yang asas ni kita panggil, dalam istilah dipanggil umdah ataupun rukun. Ini dipanggil oleh kerana dia asas, mana benda yang tak dapat tidak, benda pokok begitu. Kita panggil umdah ataupun rukun. Yang lain selain daripada rukun, sunat lah kan, sunat lah. Ini sunat-sunat lah ke ni. Mana kalau tak ada benda ni pun, maknanya ayat tu sudah lengkap, sudah jadi ayat. Macam ni. Yu'allimul mu'allim ni sudah jadi ayat. Walaupun tak ada sunat-sunat ni, tak ada sunat-sunat ni. Cuma kalau ada sunat tu lebih baik daripada tak ada lah, betul tak? Begitu kita semaya, kalau ambil rukun je, misalnya 13 rukun saja, tak buat hak sunat, tak baca surah, tak baca doa iftitah, tak baca, sah juga semaya kita. Tapi mana lebih baik kita buat rukun sekali dengan hak sunat atau buat rukun saja? Rukun sekali dengan sunat lah. Dia akan menjadi lebih lengkap. Macam itulah ayat pun. Jadi rukun ayat ni ada 2 saja. Kalau jumlah itu jumlah ismiyah, rukun yang pertama mubtada', rukun kedua khabar. Kalau jumlah itu fi'liyah, rukun pertama fi'il, rukun kedua fa'il atau naib fa'il. Macam itulah. Yang lain itu tak kira lah. Maf'ulun bih ke maf'ulun fih ke maf'ul li ajli ke jar majrur ke saraf ke apa semua sekali. Ini dikira sunat belaka. Sunat. Tambahan. Baik, kita tutup dulu, lepas tu anak sambung jawapan kepada yang bertanya tadi. Baik, kita tangguh dulu untuk orang lain lah. Kita juga bersama saya dengan iaitu kafarah sebagai dan baca surah. Subhanallah. atau kawan ini baca